السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Tuan Imam, mengurusi ahli jawatan kuasa karya, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17, muka surat 108. Muka surat 108. Bab ma jaa fil qanaah, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tidak tamak dan tidak halupa. Malam ni kita nak tengok satu tajuk yang menyentuh tentang satu sifat mahmudah, sifat yang sangat terpuji yang patut ada ke manusia, iaitu sifat al-qanaah. Dari sifat al-qanaah ini maksudnya ialah sifat tidak tamak, sifat pada, berasa cukup dengan apa yang Tuhan bagi. Itu maksudnya. Dia kata bahkan yang dikatakan al-qanaah itu tidak tamak, tidak haluba, bahkan rasa cukup dengan apa yang ada. Cukup. Banyak mana Tuhan takdir rezeki dekat kita, alhamdulillah. Kita belanja padan dengan apa yang Tuhan bagi ke kita. Ketahuilah saudaraku, adalah loba dan juga tamak itu setengah daripada sifat keji bagi manusia. Dia kata tamak ni sifat cukup tak elok bagi manusia. Manusia kalau sekiranya ada sifat tamak, maka sifat ni sangat tak elok. Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW ada bersabda, Nabi kata, yahramu benu Adam wa yabqa ma'ahu ithnan, al-hirsu wal amal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yahramu benu Adam, jadi tua anak Adam ni. Maksudnya manusia ni daripada muda sampai ketua. Itu maksud dia. Wa yabqa ma'ahu ithnani, ada dua benda ni sentiasa ada kat dia. Daripada dia muda sampai dia tua, dua benda ni dua ada kat dia, tak upaya nak buang. Nabi kata. Yang pertama al-hirsu, dia satu orang yang tamak. Daripada muda tamak sampai tua, tamak tu dah ada lagi. Yang kedua wal amal, dan juga angan-angan. Angan-angan. Daripada muda angan-angan ni macam-macam, sampailah tua angan-angan tu tak pudar, tak padam, duk teringat lagi macam dia masih muda. Ini dua sifat yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ada ke manusia. Cerita dia kata orang celek kena tipu dengan orang buta. Saya kata banyak cerita lah. Abang mai satu sekali saya main mengajar, satu cerita bagi kat saya. Ambil pengajaran ni kan. Satu orang buta mai sekolah, dia kata, dengan tongkat putih dia, dengan bawa kacang, bawa apa jual kan. Cikgu-cikgu satu sekolah ni, Allah kesianlah orang buta, lepas itu tak minta sedekah. Sudahlah buta, usaha nak cari rezeki, mai jual kacang sebungkus 5 kupang, sebungkus RM1. Kacang tu patut 5 kupang, jual RM1. Cikgu-cikgu pakat belilah. Sekali dengan beli, sekali dengan ingat nak tolong dia. Habis satu sekolah cikgu pakat beli dia. Dah habis tu, satu cikgu pula kata, jom saya nak bawa pula, kata pakcik ni, jom pergi sekolah satu lagi pula. Tolong lagi, bawa pergi sekolah satu lagi, pergi jual pula di sekolah sana. Dalam perjalanan nak pergi sekolah tu, dia kata, orang buta ni bisik dekat dia. Bisik dekat cikgu nak bawa pergi ni. Dia kata, cikgu tak ada teringat kan nak beli peti air besar ke, nak beli televisen besar ke. Dia kata, ni orang buta ni kasang ni bukan jual kacang saja.
Bukan jual kacang saja, nampak dengan peti ais televisyen pun jual juga kan. Dan dia kata kalau nak beli peti ais 2 pintu peti ais besar dengan televisyen besar ni, dia kata saya bolehlah tolong. Saya ada baik dengan satu pegawai kastam pangkat tinggi dia. Harga murah dia kata. Cikgu ni pun tanyalah berapa dia. Dia kata peti ais 2 pintu tu dalam 400 gitu aja. Terkejut dengarlah. Yang tu 2,000 lebih. Tanto apa kata nama. 400 boleh pergi ambil 5. Kan? TV dia kata 200 macam tu lah. Betul kan ni? Dia kata kenal lah dengan dia. Boleh tu tolong asok lah. Tinggal ambil duit dulu dia pun bagi. Telefon kat kawan pun kata aku pun nak bagi juga. Peti ais 1, TV 1, 4, 2, 600. Seorang bagi 600, seorang bagi 600. Seminggu aja dia main hantar peti ais dengan TV ni. Yang kata sahabat dia, buta-buta dia tu boleh main dengan lori, hantar peti ais 2 pintu dengan TV. Selamat dia kata. Tak percaya lagi. Satu sekolah lah pakai bagi. Seorang 600 lah. Senang kan nak dapat peti ais 2 pintu harga 400 dengan TV besar harga 200 ni. Satu sekolah cikgu-cikgu ni habis. Hak graduate universiti ke apa dah semua habis. 600 ambil habis. Duk tunggu bila boleh hantar aja peti ais dengan televisyen ni, bila boleh hantar. Yang tu aja. Kutip sekolah ni habis, sekolah sebelah pun dengar bagi juga. Banyaklah. Ayat 15 tu hilang dia ni. Bila hilang, kawan-kawan ni pakat cari cikgu ni lah. Cikgu hak dapat dah peti ais dengan TV ni. Ini macam mana duit kami ni bagi dah barang tak main pakai duk kutup dia. Dia jadi serupa ejen pula. Padahal dia tolong saja. Dia kata tak tahu hang yang bawa dia main apa semua. Dia nak jadi lagu 350 punya cerita juga lah. Ejen nanti kena lah. Ceritanya macam tu. Dia ni pun dah kawan semua pakai duk sumpah mana boleh tidur. Dia pun start kereta pergi duk pusing cari merata juga lah. Cari berapa hari dia duk pusing cari habis jumpa di satu tempat yang tidak boleh disebutkan nama tempat itu. Kan? Jumpa satu tempat. Dia duk main tu. Ngeng orang buta kan. Duk minta sedekah tepi ni duk main tu. Dia ni pun tengok duk ada datang ni. Parking kereta elok-elok turun pergi. Assalamualaikum. Dia pun waalaikumsalam. Pasang telinga dengar. Siapa? Dia kata lupa dah kat dia. Siapa? Dia kata hari tu dia hantar peti ais apa televisyen. Oh, cikgu ni kan dia sebut nama cikgu ni. Saya lah kata. Oh, apa abang macam mana peti ais okey kan? Hak saya okey lah, kawan-kawan yang tak okey ni. Kan? Kawan-kawan lah masalah ni. Mereka pakai duk cari saya apa semua lugu-lugu ni pakai nak marah saya apa semua ni. Saya pun tak boleh lah. Macam mana tak boleh lah duk tipu orang macam ni apa semua. Dia tengah kau ni tekak bagi hadis. Dia jawab apa tu. Dah tu anak buat apa kat aku? Anak pupil aku kan? Dia tanya. Cikgu ni pun kata dah lah taklah pupil. Tapi tak boleh lah tipu orang macam tu apa semua lugu ni. Tak baik lah buat macam ni kita orang. Dah lah nak buat apa kat aku. Tuan-tuan, kalau kena hak kaki 3 suku, berkata hak ngongeng-ngongeng tu kapit kepala dia dah. Dia kata pula dekat Cikgu Ahmad ni, dia kata agak-agak hang lah. Dia kata kalau hang pukul aku tang ni, hang cerita kat orang ada keliling ni kata aku buat lagu ni agak-agak dia nak percaya ke cerita hang. Cikgu ni pun tak boleh tahan lah. Geram ni awak lah buat macam ni tak baik lah, makan duit orang lagu ni haram lah apa mau. Dah tu nak buat apa kat dia dah cakap yang tu dah tu nak buat apa kat dia tak apa lah. Jadi sebelum Encik balik kata dia lah satu lagi dia kata ni cara ni Tuhan bagi hang buta hang buat perangai macam ni. Kalau Tuhan bagi hang celek apa hang nanti buat turun pergi start kereta balik. Dia pun tak tunggu dah tempat tu. Esok pergi tamrai pula lah. Tak ada. Saya kata kat cikgu dia betul kat kereta ni. Dia kata betul. Jadi semua. Saya kata. Tuan-tuan. Ni yang kata dunia tuan-tuan.
Itu satu daripada berapa ribu kes penipuan yang dibuat oleh yang kata manusia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sanggup hidup atas menipu manusia lain. Kata dia, ketahuilah saudaraku, adalah loba dan tamak itu setengah daripada sifat keji. Tak elok ada sifat tamak ni. Dan lawannya tidak loba dan tidak tamak. Sifat boleh terima hak mana Tuhan bagi kat kita, itu sifat baik. Tidak tamak. Maka ialah setengah daripada sifat yang dipuji oleh syarak. Kalau kita ada sifat reda dengan hak Tuhan bagi, ini bagus. Syarak puji kita. Okey, Tuhan bagi apa-apa, alhamdulillah. Pasal apa? Pasal kita kenangkan ada orang lagi susah daripada kita. Tuhan bagi sakit, alhamdulillah. Sakit Tuhan bagi terani, ada Tuhan bagi lagi teruk pada ni. Tuhan bagi duit ke orang, alhamdulillah. Ada juga duit. Ada orang Tuhan tak bagi duit langsung. Tuhan anugerahkan keamanan, alhamdulillah. Kita boleh aman macam ni. Ada negeri tak aman langsung. Kita boleh bayang keadaan rakyat Iraq malam ni. Tengok macam Saddam Hussein di Iraq lah ni. Dia ikut mana pun nak kena kereta sikit lah. Amerika tak marah macam mana. Kan? Dalam duk kalau bom gedung-gedam sana sini, dia buat meeting boleh duduk senyum macam dia depan orang semua. Tak sakit hati kan kalau Bush tengok. Kan? Dia boleh duduk tu, orang-orang dia pun dia sampai pakat bangkit berdiri, hormat dia semacam dia tabik perang, kata semua duduk, dia pun duduk senyum. Senyum. Keadaan macam ni, Tomahawk ni 1000 sekali tembak. Tomahawk peluru berpandu ni sekali lepas 1000 biji. Berdebum, masyarakat senyum. Kenyataan petang tadi pula tengok dia kata apa? Dia kata apa nama, kemenangan sudah dekat. Dia kata dengan kita. La ilaha illallah. Dia kata kemenangan sudah dekat dengan kita. Kita sedang berjihad. Dia kata jihad ini kerja mulia, kerja Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat. Dia kata kita buat kerja Allah suruh, kemenangan dekat. Nak kata apa? Siapa tak takut tuan-tuan bila jadi perang macam ni, tengah hari-hari tu budak kecil cedera, pecah kepala, patah tangan, luka, pecah perut. Satu pemimpin, mana pemimpin dalam dunia ni yang boleh tengok benda-benda macam ni dia tak rasa susah hati? Tapi kalau dia tunjuk susah hati dia, jatuh. Bukan jatuh dia punya ego dah, jatuh semangat tu orang dia tu. Orang-orang dia nak tengok presiden steady ke tak steady. Bila dia keluar dalam kaca televisyen, rakyat ni walaupun duk perang bomba-bomba ni boleh duk tengok lagi, siaran duk jalan lagi boleh duk tengok presiden kita apa steady lagi. Semangat dia lah. Kayak yang Nabi kata al-harbu khidam, perang ni penuh dengan trik, tipu muslihat dan sebagainya. Nabi kata macam tu. Dia praktikkan apa yang Nabi kata. Satu pasukan apa nama tentera dia di sempadan tu pura-pura nak surrender, nak serah diri. Wah, Amerika ni main-main dia hantar bomba hantar, ambil kereta ke airport tu. Khidam, trik yang dibenarkan oleh agama. Dan dulu ni dia tak berpeluang lagi hak dia main kasar masa perang dulu ni dengan Pak Bush lah ni. Dulu dia buat start tiruan lah apalah semua. Puak ni main dengan sampai terbang lepas bom bomba tengok papan pelewut saja. Bukan start yang sebenarnya. Dia buat tu macam betul-betulnya. Bom tu sebiji seluruh main ratus ribu US dollar. Kerana nak pergi pecah satu papan pelewut. Tak ada sakit hati. Kan tak ada sakit hati. Lah ni peringkat dia lah ni dia belum lagi buat yang tu. Dia baru duk peringkat dia tu provokatif lah. Dia duk provoke Amerika bagi hak. Dia tunjuk dia relax, tak ada apa-apa. Dia kata kemenangan sudah hampir dengan kita. Depan tu tak banyak sikit dah mula duk bunyi dah. Daripada hari tu kata kita ni benda ni sat saja kita nanti boleh selesai. Lepas tu abang pula benda ni taklah semudah yang disangka. Lepas tu pula mai pula statement dia kata perang ni mungkin memakan masa. Itu duk mengatakan. Kan? Dan di pihak Islam pula tak ada masalah. Kalau mati pun syahid. Apa masalah dia? Kalau mati pun syahid. Mereka memang prepare. Mereka dah ready dah. Apa jadi pun kalau menang, alhamdulillah. Islam boleh naik. Nama Islam boleh naik. Kalau kalah, mereka yang kalah pada sebutan manusia. Menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa-apa. Sekali. Ini yang kata orang Islam. Orang Islam ni tak ada sebab kita nak berduka cita. Tak ada sebab. Selagi mana kita buat kerja betul.
Kita buat kerja betul, tak lari daripada jalan Quran dengan hadis Nabi. Selagi kita buat kerja macam tu, tak susah hati ya. Wala yakhafuna laumata laim. Tuhan kata dalam Quran, dan tidak sepatutnya orang yang beriman ni takut laumata laim, kepada kata-kata orang yang suka mengata. Tak sepatutnya kita ni jadi susah hati, muram durja, murung. Pasal apa? Pasal duk pening fikir orang duk kata. Tak ada sebab. Kita buat kerja betul, proceed, jalan. Nak tunggu orang tak kata, kiamat baru orang berhenti kata. Lagi tak kiamat, lagi ada manusia, lagi tu dia nak kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka manusia yang apa ada kat dia, dia reda. Alhamdulillah. Dia satu orang yang dipuji oleh syarak. Dia reda dengan apa yang ada tadi. Dan yang demikian itu disuruh oleh syarak kita. Serta memecut ia atas yang demikian itu. Syarak sangat menggalakkan kita ni semai dalam diri kita sifat reda dan berpada, berasa okey dengan apa yang Tuhan bagi. Sebagaimana datang khabar di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani thumma sa'altuhu fa'a'tani thumma sa'altuhu fa'a'tani. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Kata Hakim, aku minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan harta yang diberi-berikannya kepada sekalian orang. Hakim bin Hizam ni orang susah, duit tak ada. Maka bila dia tengok Nabi duk bahagi-bahagi duit zakat ni, dia salah seorang yang serbu pergi dekat Nabi minta bahagian dia. Kerana dia susah. Maka diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebagaimana ia meminta itu. Dia minta Nabi bagi. Lalu aku tidak puas hati di atas pemberian Nabi itu, bahkan sentiasalah berhajat lagi kepada-Nya. Kata Hakim bin Hizam ni, diminta Nabi bagi itu duk rasa tak cukup, nak lagi. Diminta lagi ke Nabi. Kemudian daripada itu aku minta lagi kepada Nabi, maka diberi lagi Nabi akan aku. Kemudian aku minta lagi kepada Nabi, lalu diberinya juga kepada aku lagi. Dia minta Nabi bagi, dia minta Nabi bagi, dia minta Nabi bagi. 3 kali, tidak ulang minta, 3 kali Nabi bagi. Summa qala ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwah, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak mengajak dia. Nabi bila dia minta Nabi bagi, dia minta Nabi bagi, dia minta kali ketiga Nabi bagi, tapi Nabi beri nasihat sekali. Dan memberi ingat Nabi akan diri Hakim itu, supaya tiada lekat kepada Hakim itu tabiat loba dan tamak. Nabi bagi, tapi Nabi tak suka bila terlampau sangat duk bagi. Dia ni dah jadi satu orang yang bergantung pada orang, dan dia menjadi satu orang yang tak pernah cukup dengan apa yang ada. Nabi tak suka didik sahabat macam itu. Dan tiada lekat tabiat meminta-minta itu padanya. Dan Nabi tak mau dia ni jadi satu orang manusia yang sepanjang hidup dia kerja nak minta ke orang. Nabi tak suka macam ni. Kita dengan anak kita lah, tak semua benda yang anak kita minta kita bagi, walaupun kita mampu bagi. Kita tak bagi bukan makna kita tak sayang dia, tapi kita tak bagi kerana kita nak didik dia. Tapi kalau semua benda dia minta kita bagi, semua dia minta kita bagi, dia tak minta pun kita nak bagi lagi, dia muak. Dia jadi muak, dia tak reti nak menghargai pemberian kita. Dia tak jadi manusia ke depan itu. Dia minta ada benda, ada waktu, ada ketika, ada masa dia minta kita bagi. Ada masa dia minta kita tahan sikit. Kita boleh dengan syarat, kita bagi syarat. Itu didikkan nama dia. Nabi SAW mendidik sahabat macam tu. Maka sabda Nabi, hai Hakim, bahawasanya ini harta semacam buah-buahan yang hijau. Hidup rupanya, lagi manis rasanya. Maka sangat suka dan sangat gemar nafsu kepadanya, dan loba dan tamak ia.
Maka apabila ada sesuatu yang hijau, hidup, maka ia pun sudah cenderung nafsu kepadanya. Apatah lagi apabila berimpun elok rupa dan manis rasa, maka hendaklah kamu ambil akan dia, yakni akan harta itu, dengan memelihara muka kamu daripada malu. Nabi kata harta ni jaga baik-baik. Dia satu benda yang hijau, menarik. Bila tengok ni rasa tertarik, berasa nak. Jaga baik-baik. Benda ni benda yang menarik. Kalau kamu tak kontrol diri kamu, kamu akan jadi hamba dia. Kerana dia menarik kamu. Maka Nabi SAW kata, harta ni, duit ringgit ni, dia macam buah. Bukan saja hijau menarik, rasanya pula manis. Siapa tak mahu? Tapi Nabi kata jaga baik-baik. Jangan kerana nak benda tu, kamu tak jaga maruah kamu. Jangan kerana tertarik dan kamu nak kepada benda tu, kamu tak jaga ayak muka kamu. Jangan sampai macam tu, Nabi kata. Dengan sebab dinampaknya orang kamu loba dan kamu tamak. Jangan sampai orang kata dia ni tak ada hidup saja nak minta apa orang. Bila dah orang kata begitu habis kita. Maruah kita tak. Maka tidak cukup sesuatu yang diberi dengan sekali minta, bahkan beberapa kali minta. Dia minta sekali dapat, dia dosa nak minta. Tak ada fikir dah, tak ada fikir dah nak buat kerja, tak ada fikir nak usaha, apa pun tak ada fikir dah, fikir nak minta kat dia ni. Tak payah susah payah buat kerja lah, hampir minta kat dia, dia tentu bagi punya. Tak mau. Jadi macam tu agama tak mau. Maka sekali minta itu pun sudah tidak baik, apatah lagi lebih daripada sekali. Kita minta tu tak baik. Sifat suka meminta-minta tu, minta tu tak baik. Kalau minta sekali pun jatuh ayak muka. Ni pula kata tiap-tiap kali jumpa nak minta, tak ada harga dia. Maka sebab pun aku kata kepada kamu yang demikian, kerana siapa ambil harta itu dengan menarik-narik diri. Nabi kata siapa yang ambil harta tu dalam keadaan dia tak meminta-minta, orang bagi ke dia. Maka malu kan dapat harta dengan senang lenang. Dia malu, senang-senang duk dapat harta. Tak kena buat kerja, tak kena keluar peluh, duk tunggu orang bagi saja. Dia malu, dia jadi macam tu. Dan diunjuk orang. Sebaliknya orang bagi ke dia. Nescaya harta yang dia ambil itu diberkatkan Tuhan pada dia. Kalau dia bukan jenis hidup meminta-minta, tapi orang nak bagi ke dia. Tentang ulama dulu-dulu. Imam-imam mazhab. Tuan-tuan baca cerita imam-imam mazhab ni daripada imam yang tertua, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, sampai Imam Malik, sampai Imam Syafi'i, sampai Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat-empat imam ni dia pekerja. Imam Hanbali misalnya, dia kedai dia kain. Imam Hanbali ialah saudagar kain. Selain daripada dia saudagar kain, dia duk mengajar. Orang duk bagi ke dia. Padahal hasil dia dapat daripada jual kain tu cukup dah. Tapi orang senang hati nak bagi kat dia. Orang suka kat dia. Tak tahu nak buat macam mana nak tunjuk suka kat dia. Nak tunjuk sayang kat dia. Orang duk bagi kat dia. Imam Ahmad bin Hanbal orang kaya. Dia satu orang yang kaya. Baca sejarah hidup dia. Tapi dia sekali-kali tak meminta-minta pada siapa-siapa. Orang panggil ceramah dia tak abang bayar 300. Kan? Ada jangan buat macam. Nak panggil dia abang. Abang nak pergi rumah. Buat muka kering dia kata. Abang nak pergi rumah. Kata 150 tak dia mudah ya. Beri kita dengar tu tak tahu ni ya. Tak tahu dia. Salah kita pakai ceramah sama-sama kita sudah lah. Tak syok. Awal-awal lagi dah bunyi macam tu tak syok lah. Dan imam-imam dulu tak ada buat kerja macam ni. Tak ada. Orang tu, orang tengok mereka, orang nampak keikhlasan daripada muka mereka, orang nampak. Orang nak bagi. Bukan takat bagi duit, anak pun nak main bagi. Dulu. Allah, minta mereka tak orang bagi. Ya. Tak lama. Jadi dia kata kalau sekiranya benda tu kita dapat, tidak kita minta, orang nak bagi. Dia kata nescaya harta yang diambil itu diberkatkan Tuhan bagi dia. Dan siapa ambil harta dengan kemukakan diri, hidup minta dan sebagainya, dan dia zahirkan seperti segala orang-orang yang meminta sedekah itu, nescaya tiada diberkatkan baginya harta. Harta yang dapat dengan cara minta ni, tak ada keberkatan pada harta itu. Dan adalah orang yang demikian itu bertabiat dia sebagai tabiat orang yang sentiasa lapang.
Makan berapa kali pun tidak kenyang. Orang yang macam ni umpama orang yang makan tak pernah kenyang. Banyak mana bagi pun makan tak pernah kenyang. Tak elok tabiat macam ni. Sabda Nabi SAW lagi, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan bermula tangan hak di atas, maksudnya tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah. Yang ni lebih baik daripada tangan hak minta. Yang ni tangan orang yang bagi lebih baik daripada tangan orang yang minta. Masalah meminta itu terkeji pada syarak. Sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan dalam masalah itu. Dan perangai yang lebih baik itu ialah perangai memberi. Dia kata kita ni kalau boleh jadi orang yang memberi, jangan jadi orang yang meminta. Kita ni tak gaduh bagi sampai ribu-ribu, tak gaduh bagi sampai ratus-ratus. Boleh bagi RM1, bagi RM1. Tak boleh bagi 5 kupang, tak boleh 2 kupang pun bagi. Ajak untuk bagi pada kemampuan masing-masing. Kerana orang yang memberi itu mulia dan sukacita. Dan yang terkeji ialah orang yang meminta. Dia kata kita bagi sikit, banyak, itu soal yang kedua. Soalnya bagi itu pekerja mulia. Kita bagi 2 kupang, lebih baik daripada tak bagi langsung. Begitu. Kerana meminta itu melazimkan diri rendah dan hina. Bila minta, makna kita jatuh diri kita sendiri daripada pandangan mata orang. Dan mengajak diri berperangai tebal muka, tidak malu, bahkan kurang adab. Dan harta yang didapat itu pula tidak berkah. Kerana barang yang dapat dengan tiada penat lelah dan tidak mengeluarkan titik peluh itu kurang indah kepadanya daripada harta yang dapat dengan jalan titik peluh dan sebagainya. Kita dapat benda dengan tanpa susah payah, tak ada peluh-peluh ni. Kalau nak banding dengan orang yang dapat hasil titik peluh, bukan bandingan dia. Kerja susah payah, tulang 4 kerat baru nak dapat rezeki 200-300 ringgit. Nak banding dengan kawan duk saja-saja, duk boleh duit, tak boleh sama. Apa dia kata? Maka maulah harta yang dapat saja-saja itu, perginya dan habisnya pun dengan mudah. Selalu jadi macam tu. Orang putih kata easy come, easy go. Duit mai senang, dia habis senang. Masuk 10,000 sebulan, tak tahu pergi ke mana. Tak ada duit. Heran, duk masuk 10,000 sebulan, tapi yang dia tahu tak ada duit. Bila yang dia tahu kata tak ada duit ni? Bila kita tengok bank account dia, tengok-tengok tak ada duit. Dalam poket pun tak ada. Kok kata selit bawah tilam, rabah-rabah pun tak ada. Mana pergi duit ni? Belanja habis dah. 10,000 masuk, tak ada duit, tak ada lekat duit di tangan. Heran. Bila jadi macam ni, kena muhasabah. Bila cek balik, oh duit ni duit tak apa cantik. Pasal tu dia tak ada keberkatan, duit tak lekat dia kata. Gitu. Dan tidak timbang rasa kepadanya sahaja. Dia kata dengan sebab itu sudahlah nafsu itu tidak puas dia dan tidak cukup, bahkan mau dia lagi akan harta itu. Apabila pergi pula meminta sekali kemudian daripada sekali, jadilah seperti lapang anjing. Dia kata tiap-tiap kali ditambah diberi bertambah lapang dia, tidak dia kenyang. Jadi macam ni. Hala-hala tak lagi mai balik duk julung lidah juga. Hala-hala tak lagi mai balik duk julung lidah. Dan tiada cukup pada dengan yang diberi itu. Maka hendaklah tiap-tiap orang yang berakal jangan ajak diri minta apa sesuatu pada orang. Kerana apabila sudah terasa sedap pada kali yang pertama, maka maulah dia buat 2 kali. Dan apabila sudah buat beberapa kali, maulah ia lekat sedapnya itu di hati. Dan tidak peduli dan tidak malu lagi akan dia semacam mana hampat dan semacam mana pun. Dia biasa ambil duit rasuah. Habis. Biasa ambil duit rasuah. Habis. Ambil sekali dia nak kena ambil 2 kali. Gaji 600. Duk gabui rasuah 400. Jadi 1000. Bila 1000, dia lagang hidup. Dia cara 1000. Cara orang pendapatan 1000. Dia tak mungkin boleh berhenti daripada ambil rasuah. Sebab dia dah set dah hidup dia dengan kehidupan 1000. Maka dia akan sentiasa kena duk ambil rasuah. Maka dia selama-lamanya akan jadi orang yang sangat hina. Bukan sahaja di sisi Allah, bahkan di sisi manusia dia dihina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang orang bangsa asing dia bagi rasuah dekat orang-orang kita, orang Islam, orang Melayu Islam kita ni. Dia makan rasuah. Dia nak bagi rasuah tuan-tuan. Dia bubuh duit dalam kotak rokok, dia baling ke muka. Satu orang bangsa asing cerita kat saya.
Dia cerita, dia buat lagu tu. Dia kata ini orang serupa anjing. Kita dengar pelik. Tapi bincang-bincang tadi, padan dia buat macam tu. Dia duit tu dia selit celah kotak rokok, dia lempak ke muka. Dia bagi, bukan dia tak bagi. Cara dia bagi tu, dia lempak ke muka. Kawan tak kena lempak ke muka ni, renyih. Tak ada marah. Dia kata ini serupa anjing juga. Lu tak bagi sama dia, dia kata dia main gigit tu. Lu bagi sama dia. Tapi cara dia bagi tu, dia punggai ke muka, tak sedar lagi tu. Tuan-tuan cakaplah soal Allah Subhanahu Wa Taala marah kita, tuan-tuan cakap yang tu. Cakap manusia. Tu cakap manusia ni, manusia boleh buat ke kita macam tu, menepi maruah Allah diri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah dia kata terima pengajaran dan ingatan itu, saya kira tidak ditolak sekali-kali, dan diamalkan sebagaimana pengajaran itu. Dia kata kita ni dengan pengajaran, dengan nasihat, dengan jangan tolak. Contoh orang mengajar surau masjid dekat rumah kita, jangan tolak. Pergi dengar. Ni tahu ni malam ni ada mengaji Kelang Kabut tadi petang tadi, balik pejabat Kelang Kabut riau kat mana on the way balik dah telefon dah kat sini di rumah ni, siap. Aku sampai dah lagi mandi kita keluar. Ya awak malam ni depa ada mengaji tadi, keluar lambat tadi, main pating depan rumah nak keluar tak boleh. La ilaha illallah. Apa ni sampai jadi macam tu? Ni hak kita nak main dengar ni hadis Nabi. Hak kita nak dengar ni ayat Quran. Hak kita nak dengar ni nasihat dan pengajaran. Bukan lama pun habis lama, sejam setengah. Habis lama. Cantik-cantik sejam suku cukup. Sejam suku, sejam setengah tak boleh dengar sudah habis nak lagi. Dia kata kat kita ni, dia kata terima pengajaran dan ingatan itu sayogia tidak ditolak sekali-kali. Tak boleh tolak. Benda ni tak boleh tolak. Apatah lagi ingatan datang daripada Quran dan hadis Nabi. Tak boleh tolak. Siapa kita nak tolak ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa kita nak tolak ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebaliknya dia kata hendaklah dia amalkan sebagaimana pengajaran itu. Cerai pula, bukan setakat main dengar, praktikkan. Kalau tak dia kata kita ni duk biasa juga ambil rasuah ni. Duk biasa ambil rasuah ni. Dia dengar-dengar macam tu, kita mau lah. Kena hijrah lah. Dia tak boleh duduk tempat tu. Pasal tempat tu orang ada bagi kenal dia dah. Bila dia bagi tak mau ambil, dia kata payah. So, kita dah biasa ambil. Bila tak mau ambil, dia payah. Hijrah. Jauh sikit pada sini. Sana start lain. Start lain, start bersih. Tak mau. Benar-benar macam ni semua tak mau. Dia kata dia ikutlah seperti yang tersebut pada sepotong hadis yang akan datang ini. Sambung hadis itu dia kata faqala Hakim, faqultu ya Rasulullah wallazi ba'athaka bil haqq la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa ad-dunya. Maksudnya apabila didengar oleh Hakim akan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang di atas tadi, maka berkata Hakim kepada Nabi, ya Rasulullah, demi Tuhan yang membangkitkan engkau menjadi Nabi, menjadi pesuruh Allah, maka tidaklah hamba kata sedikit dan tidak hamba minta tambah apa bagi orang agar seseorang sesuatu kemudian daripada Tuhan hamba sehinggalah hamba meninggal dunia. Hakim tadi ni pergi jumpa Nabi, minta bantuan. Nabi tolong dia, Nabi bagi duit ke dia. Pergi minta lagi, Nabi bagi lagi duit ke dia. Pergi minta lagi, 3 kali minta, Nabi bagi. Tapi Nabi kata kat dia, Hakim, aku nak ingatkan, duit ni benda menarik. Jangan sampai hambat duit ni sampai jatuh maruah. Bila Nabi kata ada betul, Hakim bin Hizam ni, kata-kata Nabi itu cucuk masuk dalam hati dia. Jerak masuk dalam hati dia. Dia terus kata ke Nabi SAW. Dia kata, wallazi ba'athaka bil haqq, demi Allah Tuhan yang membangkitkan kamu jadi Nabi yang sebenar.
la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Dia kata, aku lepas pada ni, aku sekali-kali tak akan ambil pemberian siapa-siapa pun sampai aku mati. Dia kata Nabi. Bukan beban, bukan merajuk, bukan apa. Sebaliknya dia berasa malu dengan apa hak dia buat dah. Dia janji depan Nabi, demi Allah Tuhan yang membangkitkan kamu menjadi Nabi, aku janji depan Allah, depan kamu, aku janji. Lepas pada ni, aku tak ambil dah. Siapa-siapa bagi apa kat aku pun aku tak ambil dah. Sampai mati, aku tak akan ambil. Hakim bin Hizam ni, bila nak Nabi tegur dia, dandan dia kata macam tu. Sebab pun Hakim berkata demikian, kerana telah berbekas pengajaran Nabi itu di dalam jantung hati. Tuan-tuan, benda ni kadang-kadang tuan-tuan dia jadi bonus. Bonus ni kita tak tahu. Nak dapat sebulan ke, nak dapat 3 bulan gaji ke, nak dapat 5 bulan gaji, kita tak tahu. Tahu dia umur-umur dia kata dapat setahun gaji. Terkejut mati tak rasa dia kita dapat. Bonus ni benda tak sangka. Kan? Kita jadi kaki tangan kerajaan ni, kita sangka lah habis-habis kuat sebulan gaji. Tidak-tidak pun 1000, kan? Boleh jangka. Tapi orang hak kerja dengan company-company internasional ni, kau tak sangka, kan? Tengoklah dia jumlah balik untung company dia macam mana, jumlah untung kok mana, bonus sedih dia lepas, dia kata 8 bulan dia bagi. Oh, kata Alhamdulillah. Kan? Buah tak sangka. Tak sangka, bukan nak sangka nak dapat 8 bulan. Kita duk baca dia bagi sebulan pun tak apalah, jadilah lepas dia budak-budak nak masuk sekolah. Kita duk ingat lagu tu, dia habang 8 bulan. Tak akan adik lagi pun belakang. Bonus. Hak ni pun bonus tuan-tuan. Daripada 100 orang mai dengar satu kuliah pengajian, tuan-tuan, kadang-kadang seorang aja Tuhan bagi bonus. Seorang aja. Daripada 100 nak mai dengar kuliah pengajian ni, seorang aja yang benda yang dia dengar tu betul-betul usik hati dia. Seorang je. Hak seorang tu dapat bonus. Dia ni, hak seorang ni pun duk dengar banyak dah. Dengar sana, dengar sini, dengar sana. Hak sekali ni dia dengar, sentuh hati dia betul-betul. Dia balik, dia jadi tak boleh nak tidur. Dia jadi, bukan kerana virus pneumonia. Lah dia virus pneumonia pun tak boleh tidur juga. Dia ni bukan pasal virus pneumonia, tapi pasal mengaji ni. Tak macam mana dia main duduk dengar usik sungguh, berasa terusik sungguh hati dia. Dia naik kereta, naik motor nak balik pun duk fikir benda tu. Dia sampai di rumah tak lagi bini buah nasi sampai sejuk dah baru pergi makan. Pasal dia duk layan perasaan dia, duk layan fikiran dia, duk fikir ni hak dia dengar tadi ni. Padahal benda tu bukan dia tak biasa dengar. Dia duk biasa dengar dah, tapi hak lepas tak sentuh hati dia. Hak kali ni sentuh dia. Hak kali ni sentuh dia. Dia biasa dengar sangat dah ayat Quran tu. Dia biasa dengar sangat dah hadis tu. Tapi kali ni dengar, tak tahu macam mana, usik dia. Dan akhirnya benda tu jadi turning point. Tukar hidup dia. Dia terus nak jadi elok, dia terus mula nak berubah dia. Alhamdulillah, akhirnya satu keluarga boleh berubah. Hak dia dapat ni, bonus Tuhan bagi kat dia. Hakim bin Hizam ni bukan tak pernah pergi dengar Nabi SAW duk mengajar, duk cakap. Dia orang Islam. Tapi hak sekali ni Nabi pergi tegur dia, Nabi pergi nasihat dia. Hak sekali ni sentuh dia semua. Dia terus kata ke Nabi SAW, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Allah Tuhan yang melantik kamu jadi Nabi, aku tak minta dah kat siapa pun lepas ni. Sampai mati aku tak akan minta kat siapa-siapa. Pasal apa dia kata lagu tu? Adakah kerana dia ni bebal ke? Jadi nak marah ke Nabi ke apa? Tak. Dia kata, sebab pun Hakim berkata demikian, kerana telah berbekas pengajaran Nabi di dalam jantung hati dia. Sentuh hati dia benda. Dan kuat percaya dia kepada Nabi SAW. Dan sangat terima pada akal apa yang diajar oleh Nabi SAW itu memang elok dan memang bagus. Manis lazat bagi orang yang beriman dan orang yang bahagia. Dia kata sungguh, Pak Nabi kata tu sungguh. Awatlah selama ni aku tak terfikir benda ni. Bila Nabi sebut-sebut, sungguh macam Nabi kata, aku ni duk buat kerja yang menjatuhkan maruh aku sendiri. Kata rawi hadis ini, fakana Abu Bakr yad'u hakiman ila al-'ata fayaba an yaqbalahu. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada masa dia di atas kursi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Bakar panggil akan Hakim bin Hizam ini supaya diberinya harta faid daripada Baitul Mal. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Hakim ni masih miskin lagi. Jadi bila dapat harta faid ni harta orang kafir yang dirampas tidak dengan jalan perang. Kalau perang rampai harta dia jadi ghanimah. Tapi bila pergi masuk negeri kafir tak lawan, pakat surrender semua, harta depa dirampas, harta tu dia jadi harta faid. Harta tu pun dibahagi-bahagikan kepada orang yang ikut perang dan kepada orang-orang susah sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq nak ambil harta faid ini, nak bagi kepada Hakim bin Hizam ni pasal dia miskin, pasal dia susah. Maka enggan Hakim menerimanya, dia tak mau terima. Walaupun dia masih miskin, dia masih susah, Abu Bakar nak bagi dekat dia harta faid, dia tak mau terima. Kerana takut jadi biasa yang demikian itu, dia takut sekali kau dia ambil nak jadi sentiasa duk ambil pula. Maka jadi melampau dirinya dengan sebab itu kepada barang yang bukan kehendaknya. Maka dengan kerana itu diceraikannya dirinya daripada perbuatan itu. Dia tak mau ambil lah. Pasal apa? Pasal dia dah janji depan Allah, janji depan Nabi, dia tak akan ambil dah pemberian orang. Sayyidina Umar untuk jadi khalifah ganti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun dalam nak bagi bantuan kepada orang susah ni, Hakim masih duduk dalam senarai orang susah. Panggil nak bagi, tak mau juga. Pasal apa? Pasal dia dah janji dengan Nabi SAW. Faqala Umar, inni ushhidukum ya ma'syaral muslimin ala Hakim anni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal fai fayaba an ya'khudhahu. Maka apabila dilihat oleh Umar akan Hakim tak mau terima harta itu, maka Umar pun berkata kepada orang yang hadir di depan dia, bahwasanya aku, wahai sidang muslimin, naik saksi aku pada sekalian kamu atas Hakim bin Hizam ini, bahawa aku tunjukkan kepadanya haknya daripada ini faid, maka enggan dia mengambilnya. Yakni aku jadikan sekalian kamu saksi bahawa Hakim tak mau terima hak dia supaya lepas dia daripada batang leher. Sayyidina Umar bila dia panggil Hakim nak bagi bantuan, Hakim tak mau terima, dia bercakap depan orang ramai. Dia kata, "Lah ni hampa jadi saksi. Aku hari ni aku jadi khalifah. Menjadi tanggungjawab aku bantu orang-orang susah. Hakim ni susah, aku nak bantu dia. Dia tak mau, bukan aku tak bagi." Umar kata, "Aku tak mau esok aku dituntut di depan Allah, aku jadi khalifah, ada orang yang tak dapat bantuan. Lah ni hampa jadi saksi depan aku. Aku nak bagi kat dia. Hak aku nak bagi ni hak dia. Tapi dia tak mau, hampa jadi saksi. Aku tak mau esok aku dipersalahkan kerana tak bantu Hakim bin Hizam." Itu hadisnya. Kemudian masalah, dia kata harta dalam Baitul Mal itu bolehkah orang-orang yang rakyat ambil? Kata Qisballani di dalam Syarah Al-Bukhari, pada sepotong hadis dalam masalah ini menunjukkan bahawasanya tidak mustahak seseorang ambil sesuatu daripada Baitul Mal itu melainkan dengan pemberian imam. Barang duit ringgit yang ada dalam Baitul Mal, kita tak boleh berasa nak pakai dia ambil. Tak boleh. Sebaliknya kita hanya boleh terima duit itu daripada pemberian pemerintah negeri, pemberian imam yang memerintah negeri. Maka jika seorang daripada rakyat itu tak mau terima pemberian imam daripada harta Baitul Mal itu, maka tidak pula boleh dikerasi untuk menerima. Kalau dia tak mau, tak boleh paksa dia terima. Hak dia untuk kata tak mau. Itu cerita tentang harta Baitul Mal. Dan kata rawi hadis itu lagi, falam yarza' hakimun ahadan minan nas syai'a ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya. Maka tiada mau ambil hakim akan sesuatu daripada seorang daripada manusia kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga wafat dia. Dia tunai sungguh janji dia. Dia kata depan Nabi bahawa siapa pun bagi duit kata dia tak akan ambil dan lepas pada ni. Sungguh sampai dia mati dia tak terima pemberian siapa-siapa pun. Dia tunai janji dia. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Masalah dia kata minta sedekah itu tidakkah harus ya? Minta sedekah ni boleh ke tak boleh? Minta sedekah boleh ke tak boleh? Kata Qisballani di dalam Irsyadus Sari, telah berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, telah ittifaq ulama atas cegah minta sedekah bagi yang tidak kerana darurat. Kalau tak darurat, ulama ittifaq sepakat pendapat kata tak boleh minta sedekah. Tak darurat. Maksudnya apa? Kalau tak minta ni boleh jadi mati. Itu makna darurat. Kalau tak sampai peringkat tu, tak boleh minta sedekah. Dilarang oleh agama.
Dan telah bersalah-salahan ashab kita Syafi'i pada masalah orang yang kuasa ia berusaha dan mencari rezeki dengan apa kerja yang harus atas dua wajah. Maka yang lebih asah daripada kedua kaul itu, iaitu haram dia minta sedekah. Imam Syafi'i kata haram minta sedekah. Kalau sekiranya tak minta apa boleh hidup lagi, tapi nak pergi minta juga, haram. Imam Syafi'i. Duit dia ada ni cukup. Bukan cukup, cukup-cukup. Jadi cukup-cukup, takut tak cukup. Dan bila duit cukup-cukup ni takut tak cukup. Dia oleh kerana takut tak cukup, nak pergi minta nak cukup. Bila pergi buat lagu tu, Imam Syafi'i kata haram. Kecuali keadaan sudah darurah, betul-betul tak ada apa dah. Kalau dia tak minta sedekah, tak minta belas kesian orang, harus matilah dia satu keluarga. Tak ada benda nak makan. Sebab minta tu harus minta sedekah. Tengok, senang kan nak minta. Begitu. Kerana zahir hadis seperti yang di atas itu. Dia kata, dan qaul yang kedua halal serta makruh dengan 3 syarat. Pendapat Imam Syafi'i yang kedua, dia kata boleh minta, tapi makruh, benda tak elok. Tak sedekah ni benda tak elok. Itu pun makruh, itu pun mesti cukup 3 syarat. Pertama, tidak menghina diri akan dia. Dia tak menghinakan diri dia. Dengan kerana pergi minta tu dia tak jadi hina. Okey, boleh minta. Minta pun makruh. Dan yang kedua, tidak melampau-lampau pada meminta. Minta pula jangan melampau. Pergi minta, saya minta bantuan ni apa semua tu gini. Lepas tu pun berpeluang bagi RM5. Dia kata takkan RM5 apa. Melampau. Melampau pula. Dah bagi RM5 tu pergi kata lagu tu. Kita takkan RM5 pun. RM5 mana boleh lepas. Makan tengah hari tak lepas kan. Bila tangkap udang galah memang tak lepas lah. Kan melampau lah. Dah orang bagi RM5. Terima kasih sudah lah. Oh, RM5 dia kata. Lah barang mahal ni minyak naik harga pula hidup abang lagu tu. Tak boleh. Dan yang ketiga, dan tiada menyakiti orang yang kena minta. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dan minta sedekah, jangan bagi sakit hati orang yang kita minta. Kalau aku cakap tadi sakit hati dia. Dia kata apa rumah besar kereta ada 3 biji bagi RM5. Baik. Kawan dia kata awak dia ni. Kan? Menyakit hati. Kalau 3 syarat ni ada. Yang pertama tadi, dia tak hina diri dia. Dia minta pun tak melampau-lampau. Dan dia tak bagi sakit hati orang yang dia pergi minta dan sebagainya. Maka minta sedekah, hukumnya makruh. Makruh, bukan kata sunat ke wajib pada makruh. Tak bagus juga. Ceritanya apa? Minta ni tak bagus. Cerita dia begitu. Maka jika luput salah satu daripada segala syarat itu, maka haram ia dengan ittifaq ulama. Kalau tidak 3 syarat tu, mana-mana satu tak ada, habis. Haram hukum minta sedekah. Dan sesungguhnya dimisalkan oleh Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi dengan wajib minta sedekah itu pada orang yang jadi murid sufi pada awal jadinya. Ada satu pendapat pula Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi. Dia kata bagi orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, dia ambil jalan sufi. Orang-orang yang macam ni, dia pergi minta sedekah ni, dia kata wajib pula. Itu pendapat dia lah. Dia kata wajib minta sedekah bagi orang yang menjalani jalan sufi. Maka perkataan Ibn al-Arabi itu dilawan oleh Al-Iraqi. Ini yang kata Iraq ni dia nak lawan saja. Ada Al-Iraqi nama ulama, bukan makna orang Iraq lah ni. Nama ulama. Al-Iraqi lawan apa yang Al-Arabi kata. Sebab Iraq dengan Arab lawan. Itu yang tu hurai tak kena, tak kena. Kan? Katanya tidak boleh dinamakan wajib atas minta sedekah murid sufi pada awal kerjanya itu. Hanya telah berlaku adat guru-guru sufi itu melatih perangai anak-anak murid dia daripada awal mula masuk sufi itu dengan memperbuat minta sedekah supaya pecah dan supaya hina dan rasa diri mereka itu sangat rendah. Apabila adalah yang demikian itu memperbaiki akan diri yang kena latih itu. Dan adapun wajib pada syarak itu, maka ia itu tidak sekali-kali. Ada pula pendapat dia kata bukan kata wajib minta sedekah, cuma boleh saja atas tujuan nak melatih. Kita pernah tengok dulu Al-Arqam dulu. Dia asuh budak-budak kan di stesen-stesen bas, jual surat abang, jual majalah, jual apa. Tujuan dia apa? Sebab inilah yang kata jalan sufi ni, jalan sufi. Tujuan dia ialah supaya budak-budak ni pecah rasa sombong dalam diri. Alah pun jemaah tabligh buat lah ni. Jemaah tabligh mai dia pergi rumah-rumah orang, panggil orang semayang, ajak mai jemaah di masjid, di surau kan. Itu semua nak pecah sombong dalam diri. Bagus. Dia nak pecah sombong dalam diri. Senang kan tuan-tuan, kita pergi rumah orang, Assalamualaikum.
Orang tu keluar main, abah nak ajak aku pergi masjid kah? Awak ingat aku tak nak pergi masjid kah, abah? Kena marah lagu tu. Kena marah lagu tu. Hang kenal aku siapa? Dia tanya lagu tu pula. Hang kenal aku siapa? Ada lagi ni pula, dia kata, hang reti baca kitab Arab. Dia pergi challenge kalau dia ajak baca kitab Arab pula. Dan dia betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia duk kena tu memecahkan sombong dalam diri. Tuan-tuan, kita kalau ada sombong tuan-tuan, jangan siapa meluk serangai kita serangai balik. Itu orang ada sombong. Kan ada orang main serangai dia, memang dia serangai balik. Bukan cakap serangai, dia jegil dia bertanya. Itu sombong, orang sombong. Kan satu orang dia tengok dia ekor mata, dia bertanya, apa? Tengok apa? Aku ada hutang kan? Orang yang jenis macam ni, dia ada sombong. Dalam hati tu ada sombong. Sampai tak boleh orang tengok dia fikir. Tak ada sombong. Sombong ni, kalau pergi duduk dalam jalan sufi ni, jalan tasawuf ni, hak ni nak kena pecah. Sifat-sifat majmumah yang ada dalam diri ni kena pecah. Kena latih diri kita ni. Kalau orang maki pun boleh dengar. Mana ada manusia kena maki boleh duduk senyum seronok, balik boleh landari hari ni, alhamdulillah 5 orang maki, tak ada. Manusia ni kalau kena maki, kalau kena cerca ke apa, dandan darah tembak naik ke rambut lah. Tapi dia boleh kontrol ke tak boleh kontrol? Itu aja beza dia. Ada orang kena, bila kena macam tu darah naik, bukan tak naik, tapi dia boleh kontrol. Dia tak sebut di mulut pun, dalam hati dia astagfirullah. Ialah biasa. Dia boleh kontrol macam tu, maknanya dia ada tasawuf dalam diri dia. Inilah yang Imam Malik kata dalam satu kata-kata Imam Malik yang sangat popular kan. Dia kata man tafaqqaha bi ghairi tasawufin tafassaqa. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ini kata-kata dia yang cukup popular. Imam Malik kata barang siapa yang belajar fiqh, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin, sedangkan dia tak ada ilmu tasawuf, tidak ada tasawuf dalam diri dia, tafassaqa, dia jadi orang fasik saja. Ilmu banyak, bab hukum hakam, sah batal, apa wajib makruh, apa semua cukup pandai. Tanya ini kan tengah tidur gerak bangkit jawab boleh. Dengan petik ayat Quran, hadis Nabi semua boleh bawa pulang. Mana dia satu orang yang berilmu, tapi tidak ada tasawuf dalam diri, sombong ada. Maka orang yang macam ni tak fasaqah. Imam Malik kata dia ni fasik. Orang jahat lah. Ilmu ada tapi tak praktikkan ilmu. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin tazandaqa. Imam Malik kata tapi ada orang dia duk kira tasawuf. Dia ajak diri dia ni bagi tahan orang mati pun tak apa, orang kata apa pun tak apa, alhamdulillah ni ujian Allah dan sebagainya. Bi ghairi tafaqquhin, mengaji tak mau. Dia duk kira dia nak berhenti diri dia zikir apa, wirid apa, bagi bagus doa panjang apa, tidur cara sunnah apa, ilmu tak ada, tak mau ngaji. Tazandaqa. Imam Malik kata hak macam ni boleh jadi macam kafir zindik. Tazandaqa ni dia berkaitan zindik, golongan zanadiqah. Golongan sesat. Boleh jadi sesat macam zindik. Tak ada ilmu, sesat. Ilmu ni cahaya, al-ilmu nurun. Ilmu ni cahaya kita nak suluh, nak tunjuk jalan kita nak pergi. Bila tak ada cahaya pakai belah-belah, memang sesat jalan. Tapi Imam Malik kata wa man jama'a bainahuma, tapi siapa himpun dua-dua sekali, fiqh, ilmu, dia mengaji dan sebagainya, dalam masa yang sama dia jaga hati dia elak daripada sombong, daripada takabur, daripada ujub, daripada besar diri, dia kontrol benda-benda ni semua, faqad tahaqqaqa, maka dia mendapat hakikat Islam dan iman yang sebenar. Ini huraian. Baik. Jadi orang-orang yang melatih diri dia dengan pada jalan sufi, memang dia latih supaya dia ni minta sedekah, bagi rendah, bagi pecah sombong dalam diri. Dia kata. Maka ada pun wajib pada syarak itu, maka itu tidak sekali-kali. Tetapi nak kata sampai kata pergi minta sedekah dengan tujuan nak pecah sombong ni wajib, tak boleh kata. Dia kata. Mana boleh kata wajib minta sedekah? Tak boleh. Dia kata. Baik. Dan ada pun wajib pada syarak itu, maka itu tidak sekali-kali. Dan pada hadis Ibnul Farasi daripada barang yang meriwayatkan dia oleh Abu Daud dan An-Nasai, annahu qala ya Rasulullah as'alu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la in kunta sa'ilan la budda fas'alis salihin. Bahwasanya berkata ya Rasulullah, minta sedekah ke hamba. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah,
adakah patut saya ni minta sedekah? Maka sabda Nabi SAW, la. Nabi kata jangan. Nabi kata tak boleh, minta sedekah tak boleh. Dan jika ada kamu tak boleh, tidak terpaksa juga minta sedekah, maka mintalah olehmu kepada orang-orang yang saleh. Artinya orang-orang yang berharta, yang tidak menahan akan apa-apa yang wajib atas diri mereka itu. Dan sungguh tiada tahu mereka itu akan orang yang mustahak lain daripadanya. Maka apabila diketahui mereka itu dengan minta orang yang berhajat, nescaya diberi mereka itu akan apa yang wajib atas mereka itu daripada hak Allah. Kalau hang terpaksa juga minta, Nabi kata pergi minta dekat orang yang agak-agak dia faham, kata dia kena bantu orang ni. Jangan pergi serbu minta kat bantu orang. Pasal apa? Saat lagi hang kena mati saja. Kalau hang pergi minta dekat as-salihin, orang-orang yang saleh, orang yang baik-baik, orang yang faham bahawa dia ni tak akan minta kalau sekiranya dia tak dia susah. Hang pergi minta dekat orang macam ni, dia akan bagi dan maruah hang dia jaga. Kalau pergi minta tak kena orang, kena mati saja. Jadi jatuh maruah kamu di depan orang pula lagi. Itu. Ataupun dikehendaki dengan orang saleh itu ialah orang yang diberkatkan doanya dan harapkan mustajab. Ataupun maksud hadis yang kata Nabi kata pergi minta fas'alis salihin, minta kepada orang saleh itu, minta kepada orang yang nampak macam dia ni diberkati doa dia. Dia minta kat dia, di samping dia bagi kat kita, dia pula doa, ya Allah saya kata lapangkanlah hidup dia ni, murahkan rezeki dia. Kalau kena dia ni orang mustajab doa, cantik dekat kita ni. Begitu. Maka sekiranya harus meminta sedekah itu, maka jauhkan daripadanya minta dengan melampau-lampau. Dan juga mintalah dengan wajah Allah, yang diminta kerana Allah. Kerana hadis di dalam Al-Mu'jamul Kabir daripada Abi Musa dengan isnad yang hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillah famana'a sa'ilahu ma lam yas'al hajra. Daripada Nabi SAW, bahawasanya sabda Nabi, dilaknat akan orang yang minta sedekah ia kerana Allah. Ni maksud ni kita kena tengok syarah hadis. Kalau tidak kita dia apa pula ni. Dilaknat orang yang minta sedekah kerana Allah. Pasal apa pula? Kalau dia pergi minta derma kerana Allah, kerana nak buat masjid, kerana nak buat surau, takkan kena laknat pun. Macam tu. Dia, apa maksud dia kata dilaknat akan orang yang minta sedekah ia kerana Allah? Apa maksud dia? Maksudnya dia minta sedekah bertopengkan agama. Sebenarnya bukan niat agama. Bertopengkan agama, bertopengkan kerana Allah. Dan dilaknat akan orang yang kena minta dengan kerana Allah, sebenar lalu tidak diberinya apa sesuatu akan orang yang meminta. Dan kena laknat juga orang yang apabila orang tu betul-betul mai berhajat Nabi tak tolong dia, dia tak mau tolong, dia kena laknat. Pula kita nak pergi minta, kita bertopengkan agama, nak pergi minta tak boleh. Tak boleh duduk buat cerita kata ni anak saya nak pergi mengaji apa sana sini apa, nak pergi mengaji di akhirat lah apalah semua ni duit tak ada apa. Sebenar dah dia bertopengkan agama. Dia nak minta belas kesian orang, dia pergi cerita kata anak dia nak pergi mengaji agama di Timur Tengah, manakah duit tak ada, dia ibu orang, dia bertopengkan agama. Kita bila dengarnya tu bagi yang song, budak nak pergi mengaji agama ni takkan tak bagi, tak ingat duit zakat, tak ingat tak ada duit zakat pun duit ada bagi, bila tak dia banyak bagi sikit, kita duit ingat dia betul. Rupa-rupanya dia main, dia bertopengkan agama, dia tipu aja. Sebenarnya duit tu dia nak buat down payment zakat. Dia dilaknat oleh Allah kerana tipu orang guna nama agama. Hak satu lagi pula, orang main minta kat dia memang betul-betul dia minta ni, dia memang orang yang berhajat saja tak mau bagi. Dilaknat juga orang yang saja tak mau bagi dia pula. Selama tiada ia minta dengan pintaan yang keji. Selagi mana dia minta tu benda yang kita nampak tidak jadi satu kesalahan lagi dah, tak boleh bagi banyak lagi sikit. Macam tu. Wallahu a'lam. Dan kita tengok masalah bala kaya dan kesenangan itu bagaimana. Macam mana pula yang kata kaya itu menjadi ujian bagi sesetengah manusia. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.